Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini dapat kita berkumpul. Yang mana hari ini saya nak ceritakan disebabkan persoalan anak saya sebenarnya. Anak saya tanya, Ustaz, bukan Ustaz, ayah kan, Abdi kan, kenapa kena cerita bab Isra' wal Mi'raj? Sebab tu saya keluarkan satu tajuk yang namanya Di Balik Tabir Isra' wal Mi'raj. Biasa kita cerita tentang sejarah Isra' wal Mi'raj, apa yang terjadi pada Isra' wal Mi'raj. Tapi hari ni kita nak ambil satu surah, namanya surah Hud. Namanya surah Hud pada ayat 120. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak, kata Allah Subhanahu wa taala. Rupanya dalam Isra' wal Mi'raj atau apa sahaja kisah-kisah penceritaan yang daripada dulu yang nabi-nabi para anbiya itu lalui, ada satu yang Allah nak tetapkan. Apa dia? Ma nuthabbitu bihi fuadak, kata Allah Subhanahu wa taala, iaitulah untuk menetapkan hati ataupun meneguhkan hati semua orang, termasuklah kita. Cuma tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa kita sekarang ni, ma nuthabbitu bihi fuadak, itu lebih kepada mempertajamkan naluri. Kenapa mempertajamkan naluri? Sebab salah satu kelebihan sejarawan adalah tajam naluri dia. Maka bila kita lihat sesuatu, ataupun para sejarawan ini, orang yang belajar sejarah ni, kalau dia tengok sesuatu, maka dia mampu untuk menyimpulkan. Nah, ni hari ni kita nak cerita macam itulah. Kenapa kena ada Isra' wal Mi'raj? Sebab kita nak belajar untuk menyimpulkan. Kita nak ubah pola fikiran kita. Sebab apa tuan-tuan yang mulakan Allah Subhanahu wa taala? Sebab kalaulah berlaku sesuatu dalam kehidupan kita sekarang, kalau orang yang belajar sejarah, dia akan ada rasa macam benda yang kita lihat ni bukan perkara yang baru dah. Maka tidak akan ada pertanyaan ataupun perasaan gugup. Maka tidak akan ada satu yang namanya kosong, blank, tak ada. Sebab perkara itu dah terjadi pada masa lalu. Bahkan perkara tersebut bukan sekali, bahkan berkali-kali, dan hasilnya pun ada. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita hanya mampu tersenyum sambil mengomel. Wah, kalaulah sesuatu terjadi tuan-tuan, kita seolah-olah macam wah, benda ni dah pernah jadi dah dulu. Sebab itulah tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, orang ternyata ada yang usianya itu lebih panjang daripada 60 tahun di dalam kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia tuan-tuan? Orang yang membaca sejarah. Umurnya itu lebih panjang daripada yang sebenarnya. Dia boleh jadi berusia 1000 tahun, dia boleh jadi berusia 1500 tahun, tergantung seberapa panjang sejarah yang dia baca. Sehingga siapa yang baca sejarah, hobi dia membaca kisah, membaca sirah, umurnya itu bukan lagi mengikut Masihi, bukan lagi mengikut kiraan hisab kalender dah. Dia ikut pengalaman. Kita ambil satu contoh tuan-tuan. Bagaimana seorang budak umurnya 9 tahun boleh dilantik menjadi seorang raja. Bahkan bukan raja sahaja, dia boleh membangun sebuah tamadun. Siapa dia tuan-tuan? Sultan Muhammad Al-Fatih. 9 tahun. Bukan kerana umur, tapi kerana sejarah yang dia baca, kerana sejarah yang dia lalui. Tuan-tuan, kalaulah kita baca sejarah Nabi SAW, maka sejarah kita ataupun kehidupan kita ini seolah-olah umur kita ini sudah mencecah lebih kurang 1430 tahun begitu. Atau kalaupun kita ambil, kita tambah usia Nabi ketika itu, seolah-olah kita ni dah hidup 1500 tahun lebih dah. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita baca sirah Nabi. Sebab kemudian kita baca sirah sahabat Umayyah. Kita baca
Bani Abbasiyah, kita baca sirah Bani Uthmaniyah, kita baca sejarah Bani Uthamin, kita baca Bani apa lagi, Allahumma salli ala Fatimiyah, kita baca perjalanan kaum orang muslimin di Eropah contohnya. Banyak tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka makin banyak sejarah Islam yang dah tua sangat tu, maka bererti semakin panjanglah usia kita. Sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah, pentingnya sejarah. Maka itulah juga yang membezakan, seperti yang kita sebut tadi. Salah satu contohnya adalah Sultan Muhammad Al-Fatih, ataupun seorang lagi tokoh kita, iaitulah Al-Imam Syafi'i. Macam mana Imam Syafi'i boleh menjadi mufti pada umur 11 tahun, nak menjawab soalan-soalan yang lebih dewasa daripada dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia membaca sejarah. Sebab kehidupan kita ni berulang-ulang. Sebab tu Isra' wal Mi'raj ini bukan sekadar hadiah, bukan sekadar naik ke langit, turun ke langit, bukan sekadar bagi kita solat. Tapi apa yang ada di belakangnya adalah sejarah untuk mengawal pola fikiran kita. Sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kalau ada orang yang bingung dalam kehidupan dia, pening menghadapi kehidupan, kenapa maka pertanyaan itu adalah pertanyaan orang yang tidak menyelusuri sejarah. Yang sejarah itu sentiasa berulang-ulang. Kenapa umat Islam macam ni? Kenapa kehidupan kita sosial sangat hari ni? Kenapa negara kita makin teruk? Kenapa dan kenapa? Sebab kurangnya analisa. Memang tuan-tuan, kita ini memerlukan kajian perkara-perkara yang baru. Tapi semua perkara tersebut dia tak akan terlepas daripada pola kejadian sejarah. Memang akan ada hari-hari ataupun perkara-perkara baru yang akan berlaku secara terperinci. Tapi kalau kita tengok ataupun lihat garis besar, garis kasar dia, maka sebenarnya itu semua perkara yang sama berulang. Berulang pada zaman Nabi Hud sebagai contoh. Berulang ketika mana zaman Nabi Ya'qub alaihi salam, seperti mana kisah Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Aisyah yang difitnah ketika itu, yang akhirnya apa kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha? Katanya, aku ini seperti Nabi Ya'qub alaihi salam, sehingga Nabi mengiktiraf hasilnya disebabkan beliau itu ketika itu mengikut sirahnya Nabi Ya'qub alaihi salam. Maka hasilnya itu diiktiraf oleh Nabi SAW. Kata Nabi, itu hasilnya seperti mana hasil kisah Nabi Ya'qub alaihi salam ketika mana Aisyah difitnah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah, kalaulah terjadi, yang paling utama sekali adalah bila terjadi sesuatu, orang sejarah, orang yang memahami sejarah, dilihat pola sejarah ini, maka dia tak akan ragu-ragu dalam menentukan sikap dia. Aku nak kena buat apa hari ni? Macam mana nak selesaikan masalah? Nak berpihak pada siapa? Perlu ingkari siapa? Dia tak akan terjadi kalau dia baca sejarah. Tapi orang yang kehilangan akar sejarah, kata ulama, maka dia kehilangan rujukan, dia kehilangan reference untuk bersikap. Sehingga dia tak tahu lagi apa yang boleh dia buat saat dia jatuh. Macam mana nak bangun, macam mana kemudian nak bagi rasa fakhirun, dia rasa bangga semula dengan diri dia, kemudian menjadi orang yang akhirnya boleh mempelopori sesuatu yang berguna untuk masyarakat. Ini tuan-tuan sejarah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka ini tiada rujukan, tiada sejarah, jadi mereka ini tak mampu nak jadi orang yang sebegitu. Itulah sejarah inilah, perkara inilah yang sebenarnya yang diputuskan oleh orang-orang yang tak senang dengan Islam. Mereka putuskan akar sejarah, diputuskan akses akar itu, sama ada akar sejarah agama ataupun akses kepada sejarah bangsa. Sebab bangsa Melayu ini sejarah dia sangat-sangat hebat. Bahkan pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, selusuri balik sejarah kita. Siapa kita ketika itu tuan-tuan? Kita membuat senjata. Kita adalah orang yang supply senjata, supply besi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat hebat sebenarnya. Tapi akar-akar ini diputuskan oleh orang-orang yang sangat tak senang dengan Islam. Akhirnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan terputus itu, dalam keadaan kita panggil blank, kita tak tahu nak tentukan sikap kita ni macam mana. Ataupun tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita blank, kita tak mampu nak isi, maka diisilah
diisilah kekosongan itu dengan pola-pola yang baru, dengan konten-konten yang baru, yang akhirnya membentuk pola fikir dan pola sikap. Yang hasilnya apa tuan-tuan? Kita ini duk ikut pola fikir yang disejarahkan oleh mereka-mereka, oleh orang yang memusuhi Islam. Kita ini dibentuk dengan pemikiran yang kita panggil sebagai pemikiran fiction. Ikut sikap yang diarahkan oleh mereka. Dibentuk dengan apa? Dibentuk sejarah dengan fiction. Fiction ni apa tuan-tuan? Fiction ni angan-angan. Kalau dalam bahasa Inggerisnya, saya lebih banyak rujuk kitab sejarah, kitab apa tu? Allahumma salli Muhammad, Hayatus Sahabah. Minta maaf lah saya rujuk begitu. Jadi apa yang disebut tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Fiction, angan-angan yang disebut oleh ulama. Ada satu perkara namanya wannabe. Saya cakap bahasa Inggeris sikit lah, boleh kan? Nampak moden sikit gitu. Bahasa Arab dia tak faham sangat. Wannabe, orang faham kot. Apa nak jadi? Kita nak jadi apa? We want to be a millionaire. Kalau zaman-zaman saya adalah cerita tu kan. Wannabe itu, nak jadi apa itu akan diarahkan bukan dengan kaedah orang yang dah sukses dulu-dulu dah. Kita dah tak jadikan Nabi sebagai rujukan. Sedangkan kalau kita selusuri sejarah betul-betul, tuan-tuan tahu tak, kita ada orang Islam yang dah jadi lebih daripada Yip Man dah. Tahu Yip Man kan? Yip Man tu tahu kan? Memang sejarah dia ada tuan-tuan. Kita akan keluarkan seorang-seorang sejarawan kehebatan kita, orang-orang kita tuan-tuan. Tapi kita ini duk wannabe, kita ni jadikan angan-angan kita itu nak jadi apa? Sifatnya lebih kepada fiction, angan-angan. Sesuatu yang sifatnya cuma lebih kepada cerita khayalan. Yang khayalan itu tak ada rujukan. Sebab tu kalau kita tanya budak-budak sekarang tuan-tuan, dia jawab apa? Nak jadi apa? Wannabe apa? Millionaire. Tak tuan-tuan, dia kata saya nak jadi superhero. Saya nak jadi Thanos, kumpul 4 cincin nak musnahkan bumi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadi apa tuan-tuan? Nak jadi orang yang boleh menang sampai ke peringkat kebangsaan dari segi lawan lato-lato yang boleh. Gitu tuan-tuan. Sebab pola pemikiran, akar sejarah itu dipotong. Dah tak ada orang yang sehebat Sultan Muhammad Al-Fatih sekarang, bukan kerana kita tak hebat, tapi kerana akar sejarah itu diputuskan. Sedangkan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang sehebat Thanos tu ada, orang-orang yang sehebat Yip Man tu ada. Kita sebut tadi kan, orang-orang itu semua ada. Salah satunya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok kisah Talut dengan Jalut. Talut dengan Jalut ini, biasa dulu kalau perang tuan-tuan, dia akan buat lawan satu dulu kan, dia kumpul, dia akan keluar satu lawan satu dulu. Jadi zaman itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada satu namanya Golian ni, zaman tu Golian tu zaman apa, Talut dengan Jalut ni lah. Talut dengan Jalut ni dia nak berperang. Talut ini nak berlawan dengan Golian. Golian ni siapa tuan-tuan? Badannya liat, badannya sangat kuat. Tapi waktu itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada yang berani lawan Golian. Sebab apa? Sebab ketandusan sejarah, kata ulama. Dan dalam sejarah Islam sebenarnya banyak sejarah-sejarah yang sebegitu. Tengok Ali bin Abi Thalib. Kita banyak sejarah-sejarah orang yang hebat-hebat yang kita putuskan sebenarnya. Kita tak jadikan satu sejarah. Bahkan Isra wal Mi'raj ini kita tak jadikan benda yang kita panggil apa Dia bukan sekadar kita pandang Nabi naik turun sampai tahap Barat ni dia tukar sejarah Isra wal Mi'raj itu seolah-olah Nabi ni rasa susah dengan solat. Naik atas turun balik, naik atas, susahnya Nabi nak minta kurangkan untuk umat dia. Tuan-tuan, Nabi itu seronok jumpa Allah. Sampai dia tak kisah nak turunkan sampai 5. Bukan sebab nak turunkan kesian umat, tak, nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sebenarnya. Tapi kita ni rasa penat sangat dengan solat, sampai kita rasa macam dalam pola fikiran kita tu dah letak dah, kalaulah solat ada 50 mesti penat. Jadi 5 pun dah Nabi pun cakap tak larat, maka kita pun jadi tak larat. Tuan-tuan, lemah badan kita kerana pola fikiran kita. Sebab itulah tuan-tuan, kita banyak sejarah-sejarah yang hebat. Kita ada Ali bin Abi Thalib, kita ada Abdullah ibnu Mubarak, kita ada Sultan Muhammad Al-Fatih, kita ada Saifuddin Qutuz,
Kita ada Salihuddin Al-Ayyubi, kita ada yang lebih tua daripada itu, kita ada Nabi Daud alaihi salam. Dan itu kan tokoh-tokoh yang bukan fiksyen, bukan tokoh khayalan. Mereka ini memang ada, mereka ini memang hebat. Siapa Nabi Daud alaihi salam? Nabi Daud alaihi salam ni orang yang pandai buat besi, pandai buat pedang sendiri, ayunkan pedang sendiri, yang akhirnya dia buat senjata sebenarnya untuk kapasiti diri dia sendiri. Tetapi apabila dia hulurkan senjata, dapat buat senjata, apa yang terjadi? Menang kaum dia. Bukan sekadar senjata itu untuk kapasiti dia, malah kaum dia pun menang. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali, apa transformasi yang Sayyidina Ali buat? Pedang bercabang. Transformasi baru yang orang Islam buat sebenarnya, yang tak ada pada zaman sekarang. Zaman sekarang lebih khayalan, lompat, terbang, Iron Man, semuanya fiksyen yang menjadikan orang memang tertarik dengan perkara tersebut, tapi tak ada reference yang sebenar. Kita banyak lagi sejarah-sejarah yang lain, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selepas Sayyidina Ali, kita muncul pula satu yang namanya Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak inilah yang kita panggil hitman, malah lebih hebat lagi. Apa sejarah dia? Ibnu Mubarak ini seorang ulama yang ketika perang waktu itu, beliau dikerumun oleh 100 orang, 1 lawan 100 dia menang. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muncul lagi selepas itu Saifuddin Qutuz. Qutuz ini bahasa Mongol. Qutuz ini namanya singa yang menyala, sampai orang kafir pun panggil dia singa sebab kerana takut sangat dengan dia. Banyak lagi tuan-tuan, kita ada Rohan bin Osman, kita ada Muhammad Al-Fatih. Banyak tokoh-tokoh besar dalam Islam, tapi sejarah-sejarah ini telah terputus aksesnya. Sehinggalah kita tak tahu, bahkan nama pun kita tak kenal. Saifuddin Qutuz siapa? Tak ada yang boleh ceritakan sepenuhnya kisah-kisah mereka, tuan-tuan. Nama pun tak kenal, apatah lagi cerita-cerita mereka. Maka ketika putus rujukan ini, kita tak mampu mengeluarkan fikiran yang bukan khayalan dah. Tapi ketika mana sejarah memenuhi kehidupan kita, tuan-tuan, kita akan ada reference, rujukan untuk bersikap, tindakan, macam mana nak bertindak jika terjadi sesuatu, rujukan untuk berfikir, apa yang perlu kita rasa kalau sesuatu itu berlaku, sejauh mana perasaan itu perlu dilepaskan dan perlu ditahan. Dan itulah yang membantu yang kita panggil tadi jati diri, yang kita sebut tadi fuadak, yang kita maknakan tadi surah Hud tadi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kehilangan akal sejarah, lalu kita ekspresikan dia dengan perkara-perkara yang lucu, yang kelakar, yang main-main, dan yang kita panggil apa, tak ambil indah, jadikan sesuatu semua itu sebagai hiburan. Apatah lagi jika kita jadikan cerita fiksyen sebagai satu rujukan, hitman dan sebagainya, kan, berangan akhirnya. Sedangkan yang benar-benar terjadi itu kita abaikan, sehingga kebenaran itu nanti ditentukan dengan dialog-dialog pada filem. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil satu contoh cukuplah. Berapa ramai yang bunuh diri hari ini kerana putus cinta. Sebab apa bunuh diri, tuan-tuan? Sebab mereka itu merujuk kepada sejarah-sejarah, pola-pola pemikiran drama TV. Dah sebati dah, putus cinta, naik jambatan, nangis-nangis, terjun. Sedangkan Sayyidina Ali pernah putus cinta tak? Pernah, tuan. Sayyidina Umar pernah putus cinta tak? Pernah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, mereka ini ditolak oleh Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi menantu. Nabi, tuan-tuan, yang tolak. Tak ada bunuh diri pun. Apa yang mereka buat? Semangat, masih teruskan kehidupan. Tapi kita tak jadikan sejarah-sejarah ini sebagai rujukan. Malah kita jadikan drama-drama, cerita-cerita khayalan itu sebagai satu yang namanya life hack, kan? Satu, kita panggil apa, satu shortcut dalam kehidupan untuk menentukan sikap kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak reference, rujukan yang Allah sebut. Wallahu musta'an ala ma tasifun, sebagai contoh. Ashku basi wa huzni ila Allah. Kalau kita sedang sedih, itu apa yang perlu kita buat, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau contoh sedih sebagai contoh sedih, kan, Allah dah keluarkan ayat-ayat ataupun kisah-kisah seperti mana kisah Nabi Ya'qub alaihi salam. Tapi tuan-tuan, ashku basi wa huzni ila Allah. Kita berhenti sekejap lah.
Boleh dengar ke? Boleh dengar Baik. Boleh Baik. Ashku bathi wa huzni ila Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa rujukan yang Allah berikan. Ashku bathi wa huzni ila Allah, yang kita tak gunakan. Apa yang kita tak gunakan, tuan-tuan? Kita ambil satu kisah. Nabi Yaqub ketika mana dia kecewa dengan anak dia. Sampai tahap Nabi Yaqub ketika anak dia bercakap dengan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni dah tak sampai dah tak boleh nak kita panggil apa? Tak boleh nak layan anak dia dah. Anak dia tengah bercakap tu, terpaksa Nabi Yaqub ini berpaling kerana tak tahan dengan kerenah anak dia. Paling duduk dekat penjuru. Apa Nabi Yaqub cakap? Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashku bathi wa huzni ila Allah. Ya Allah, aku rindu pada Engkau ya Allah. Ni tak ada tempat lain dah aku nak ngadu pada Engkau je. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, itu ketika mana kita sedih. Banyak rujukan-rujukan yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, kata-kata hikmah ini dah hilang dah, habis hilang. Berlalu sesuai dengan terputusnya akses sejarah. Sehingga bila kita alami seperti mana apa yang berlaku pada Nabi Yaqub alaihi salam, kita jadi blank, kita jadi bingung. Apa yang harus saya lakukan? Kata-kata apa yang perlu saya keluarkan? Apa yang perlu saya tahan? Apa yang perlu saya lepaskan? Dan itulah yang berlaku pada Sayyidah Aisyah yang kita sebut tadi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Ketika mana difitnah, dituduh curang, main belakang, kan segala macam dengan Safwan bin Allahumma salli Muhammad, Safwan bin Mu'attal. Lalu ketika mana Nabi SAW bertanya kepada isterinya Aisyah, ya Aisyah, apakah pendapat kamu tentang berita yang beredar di luar sekarang ni? Duk fitnah kamu. Apa jawapan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah tidak menjawab, aku nak buat apa kan? Tak ada. Aisyah tak ada pernah keluarkan, wahai Rasulullah, kau nak buat apa ni? Apa yang berlaku sikap nangis-nangis depan Nabi SAW? Tidak, tuan-tuan. Itu kata-kata orang yang tiada rujukan sejarah. Maka Aisyah perempuan yang cerdas, maka dia selusuri kisah-kisah terdahulu dengan baik. Langsung Sayyidah Aisyah mengatakan, saya takkan membela diri, saya hanya akan mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi Yaqub alaihi salam. Bererti dia menentukan sikapnya sesuai dengan rujukan sejarah. Sehingga hasil yang didapatkan oleh Sayyidah Aisyah ketika itu, kata ulama, bahkan diiktiraf oleh Nabi SAW, sama hasilnya dengan rujukannya, iaitulah Nabi Yaqub alaihi salam. Akhirnya Sayyidatina Aisyah mendapat kejutan. Bukan sahaja kejutan, bahkan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling besar adalah pembelaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau ada masalah, kalaulah difitnah, diomuk-omukkan, segalanya dibuang, dibuli, kenapa ada orang yang dibuli dia jadi putus asa? Kenapa bila ada orang yang ada masalah yang berat sangat dia jadi putus asa? Malah ada rasa nak bunuh diri, tuan-tuan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah sekarang ni muncul penyakit-penyakit mental yang semakin banyak namanya. Yang dulunya tak ada, sekarang ada. Mula-mula anxiety, depression, apa lagi? Tak banyak sangat nama dah. Saya pening dah. Saya pernah duduk di hospital, bukan hospital gila lah, di kawasan psikiatri itulah. Di situ kan. Jadi penyakit-penyakit yang ada tu pernah saya minta doktor keluarkan, tuan-tuan, terlampau banyak. Sehingga tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ada orang yang putus asa? Sebab akses mereka kepada rujukan-rujukan hebat yang terdahulu itu sudah putus. Yang akhirnya kerana yang rujukan yang digunakan adalah daripada pelakon-pelakon drama yang kita sebut tadi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, maka mereka itu hanya nak bunuh diri ataupun mengharapkan balasan yang tak pasti kepada pembuli. Kan dalam drama macam tu kan, doa, confirm dapat balasan, akhirnya dapat baik semula. Sedangkan bukan begitu akhirnya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tengok Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, macam mana kisah dia, punya orang takut dengan dia, tapi pengakhirannya macam mana, tuan-tuan? Pengakhirannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dibunuh, ditikam ketika mana solat dengan pisau kerambit, tapi kerambit yang besarlah, sabit, sebanyak 12, minta maaf, kerambit yang ada 2 bilah.
dua bilah cabang. Kerambit itu ditarik di badan Sayyidina Umar sehingga 6 kali tikaman. Kata ulama berbekas padanya 12 kali tikaman. Maknanya ada 12 kalilah 2 cabang. Sehingga tahap ketika itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun Sayyidina Umar itu orang yang ditakuti, tetap juga akhirnya orang yang berjemaah ketika itu 30 orang lebih begitulah yang turut terkena tikaman ketika itu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan semuanya seperti kisah-kisah drama. Cuma kisah sejarah ini membentuk pola pemikiran kita. Akhirnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa akses sejarah kita itu boleh terputus? Sebab kenapa akses sejarah kita itu terputus? Maka bila kita dah tahu akses itu terputus, apakah tindakan kita dalam untuk mencari semula sejarah tersebut? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata ulama kena buka semula akses tersebut. Baca semula buku sejarah. Baik sejarah itu sejarah sirah para anbiya ataupun sejarah berkisarkan kebangsaan. Jangan termakan hasutan media musuh Islam yang mengarahkan untuk membenci sejarah. Bahkan sejarah-sejarah kita pun banyak sangat yang diubah. Yang ulama dikatakan musuh, yang benar dikatakan salah, dan berbagai lagi sejarah-sejarah kita yang berubah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam rujukan-rujukan sejarah ini, sehingga tahap kalau dulu tuan-tuan Sultan Muhammad Al-Fatih zaman-zaman Osmaniyah, dulu ada nama kitabnya Saqafatul Muluk. Ada satu kitab yang namanya Saqafatul Muluk. Saqafatul Muluk ni apa? Kurikulum untuk anak-anak raja. Mereka ini perlu ataupun wajib zaman-zaman Utsmaniyah, zaman-zaman Khilafiyah dulu, mereka ini wajib belajar. Salah satu kurikulum mereka ini adalah mereka itu mestilah berkemampuan fizik, berkemampuan militeri dan segala macam. Dan bahkan selain daripada itu, mereka harus belajar falsafah, bahasa, geografi, sejarah, dan ini semua adalah wajib tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya sejarah wajib. Cuma kenapa falsafah? Sebab cara berfikiran yang kritis. Kenapa sejarah? Sebab nak jadikan anak raja itu seorang yang berpengalaman, sehingga bila jadi pemimpin nanti dia tak lambat nak buat keputusan. Usia 14 tahun dah jadi raja dah, tapi pengalamannya seolah-olah jadi raja ribuan tahun. Itu kan banyak. Sultan Muhammad Al-Fatih, kita ada Salihuddin Al-Ayyubi, kita ada Umar Abdul Aziz yang pimpinannya itu melebihi ataupun dia Umar Abdul Aziz dia tak menjajah negara banyak, tapi sikapnya itu menyebabkan negara lain seolah-olah terjajah dengan dia. Faham kan? Seolah-olah negara lain tu menjadikan dia idola. Sampai orang tahu sangat kisah dia tu. Dia sampai beri makanan dekat atas bukit, dekat burung-burung. Semua orang tahu, sedangkan waktu itu walaupun dia khilafah, walaupun ketika itu khilafah dan waktu itu telah pun dijajah, Islam itu telah dijajah, tetap juga Umar Abdul Aziz ini jadi suatu panduan kepada orang walaupun orang tersebut bukan Islam ketika itu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita nak cerita ini yang namanya sebalik tadi, tabi. Jadi sejarah ataupun balik tabi itu jangan difikirkan sebagai benda yang remeh, benda yang senang. Walaupun kita tahu Isra wal Mi'raj itu ada satu perkara yang paling besar selain daripada solat. Apa dia tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ketika mana Nabi SAW naik ke atas sampailah langit ketujuh. Siapa yang dijumpa? Siapa yang Nabi SAW jumpa pada langit ketujuh? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika mana Nabi Ibrahim ini sampai kepada tingkat di Nabi Ibrahim ini alaihissalam, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rupanya banyak hadiah-hadiah yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi ketika itu? Wahai Nabi akhir zaman, khatimil anbiya, wahai penutup segala nabi, ajarkanlah kepada umat kamu, ajaklah umat kamu untuk menanam pokok-pokok syurga sebanyak-banyaknya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi pening dah masa tu.
nak tanam pokok macam mana? Seolah-olah begitulah. Kan mereka berbual berdua kan. Jadi bila ditanya kepada Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim kata apa? Ajarkan kepada umat kamu mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Rupanya perkataan ini pun merupakan satu hadiah dalam hadiah-hadiah yang banyak ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebab tu kita kena pandang balik tabir belakang sejarah. Kalau kita sekadar ambil la haula wa la quwwata illa billah, apa yang kita dapat? Dia persoalan balik. Kita dah cerita sejarah dah tadi ni. La haula wa la quwwata illa billah. Amalkan perkara ni boleh. Tapi confirm ke, yakin tak dalam diri kita bila sebut ada satu tanaman yang kita tanam kat syurga? Dia masih ada keraguan tuan-tuan. Sebab kita tak faham apa itu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sedangkan la haula wa la quwwata illa billah ini kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya boleh jamin satu perkara tuan-tuan. Dalam surau kita paling ramai-ramai ni tuan-tuan, kita solat, kita angkat Allahu Akbar. Kan Allahu Akbar itu, takbir itu pun belum ada yang betul-betul memahaminya. Tengok Sayyidina Umar tuan-tuan, tengok Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tuan-tuan, ambil sembahyang tu dah gigil dah. Bila dia tanya kenapa? Sebab nak sebut Allahu Akbar. Kita tak faham Allahu Akbar, kita rasa macam Allahu Akbar tu apa? Allah Maha Besar. Tapi kita sebut Allah Maha Besar. Habis saja solat tuan-tuan, hati kita masih bangga dengan orang lain. Hati kita, diri kita masih angkat lebih tinggi daripada orang lain. Aku ada datuk, aku ada Datuk Sri, aku ada Tan Sri sebagai contoh. Aku imam satu, aku pengurus. Apa lagi yang ada? Kan? Diangkat semua tuan-tuan. Dalam diri itu masih ada akbar. Sedangkan hari-hari kita angkat Allahu Akbar nak menandakan Allah tu Maha Besar, tapi kenapa kita masih mengangkat diri kita masih besar? Seolah-olah begitulah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu belum lagi kita tentang Isra wal Mi'raj tadi, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, hadiah yang paling besar. Adakah dengan ucapan sudah menyelesaikan ataupun sudah menandakan kita tanam pokok-pokok syurga? Tidak tuan-tuan, kita perlu bawa sesuatu. Sebab itulah saya nak bawa satu contoh yang mungkin terakhir tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh namanya Muaz ibn Jabal. Saya rasa kenallah semua Muaz bin Jabal. Sejarah beliau ini tuan-tuan, sampai Nabi SAW mengiktiraf Sayyidina Muaz bin Jabal ini adalah orang yang paling tahu bab mengasingkan halal dan haram. Ala ummati ma baina halal wal haram, Muaz bin Jabal, kata Nabi SAW. Orang yang paling pakar dalam mengasingkan halal dan haram ini Muaz bin Jabal. Tapi ada satu peristiwa tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi jumpa Sayyidina Muaz bin Jabal ini. Kata Nabi SAW, ana uhibbuk, aku sukakan kau. Wallahi inni uhibbuk, sesungguhnya wallahi aku memang cinta sangat dengan kau. Tapi kata Nabi SAW, fayaqul usika la tad'anna fi duburi salat, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Nabi SAW, aku cintakan kau, tapi dalam keadaan cinta ini aku nak wasiatkan sesuatu perkara. Apa dia? Allahumma salli ala Muhammad, usika la tada'anna, janganlah kamu tinggalkan doa ini ketika mana di akhir solat. Makna akhir solat ni ulama berselisih lah. Ada yang kata dibawa ketika mana zikir, ada yang ketika mana tahiyat, ada yang ketika mana doa beramai-ramai dan sebagainya. Apapun itu, jangan tinggalkan perkara ini. Apa kata Nabi SAW? Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk mengingati kau ya Allah. Kata Nabi SAW, ya Allah, bantu aku untuk sentiasa mensyukuri nikmat-Mu. Bantu aku untuk sentiasa menjadi hamba yang terbaik. Tapi tuan-tuan, doa ni kita nampak biasa, tapi luar biasanya kenapa? Sebab nasihat ini diberikan kepada Muaz bin Jabal yang Nabi sebenarnya dah iktiraf dia ni paling pakar
bab mengagihkan ataupun mengasingkan bainal halal wal haram. Hebat tak Muaz bin Jabal? Hebat tuan-tuan. Hebat begini pun Nabi tetap juga ingatkan supaya mohon pertolongan pada Allah kalau nak kita ingat pada Allah. Mohon pertolongan pada Allah kalau nak kita bersyukur pada Allah. Sampai kata ulama, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, nak taubat pun kena minta tolong Allah dulu. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang bertaubat. Bila Allah dah bagi peluang taubat, kita tak taubat tuan-tuan, maka berdosa kita. Sebab taubat itu wajib. Itu kata ulama. Sampai tahap begitu. Maka apa yang saya nak kaitkan tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Muaz bin Jabal orang yang hebat, tapi tetap juga Nabi kata kena mohon doa kalau nak ingat Allah, kena mohon doa kalau nak bersyukur pada Allah, kena mohon doa kalau nak jadi hamba terbaik. Jadi apa dia tuan-tuan? La haula wala quwata illa billah. Satu perkataan hadiah yang paling besar adalah la haula wala quwata illa billah. Kena merasakan semuanya la haula wala quwata illa billah, tak ada kekuatan melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membentuk satu pola pemikiran yang sangat-sangat hebat. Kalaulah kita bawa semua perkara ini dalam kehidupan harian, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, harmoni masyarakat kita insya-Allah. Sebegitu. Kalaulah kita bawa pola-pola pemikiran sejarah seperti mana yang kita sebut tadi tuan-tuan, maka semuanya akan jadi seorang ataupun sebuah bangsa yang sangat hebat seperti mana bangsa-bangsa terdahulu. Sebab itulah jangan lupa baca sejarah, jangan lupa selak sejarah, walaupun sejarah Melaka, walaupun sejarah itu sejarah Melayu. Kan, tengok susu galuh tuan-tuan. Kita bukan tengok sejarah aja, kita tengok kita ni. Macam mana Imam Syafi'i boleh masuk ke dalam Malaysia. Cari tuan-tuan susu galuh tersebut. Ia ada ibrah yang sangat besar yang boleh membentuk pemikiran tuan-tuan. Siapa yang bawa masuk mazhab Syafi'i? Kenapa tiba-tiba banyak golongan-golongan Said tiba-tiba dalam Malaysia? Kenapa banyak golongan-golongan yang muka-muka dia macam Arab sikit? Siapa yang muka Arab sikit sini? Tu ada tu Rafiuddin. Gitu kan, muka-muka Arab sikit ada. Kenapa tuan-tuan? Dan baca sejarah-sejarah tersebut yang akan meningkatkan ataupun mengubah pola pemikiran kita menjadi seorang yang hebat. Bukan sekadar melihat ataupun membaca kisah-kisah sejarah sebegitu saja. Isra wal Mi'raj Nabi dapat ni, Nabi nampak orang masuk oven kan, ada tahu kisah tu kan? Nabi nampak, Nabi pergi ke satu tempat, Nabi nampak Allahumma salli Muhammad, Nabi nampak satu kawasan yang atasnya sempit, bawahnya besar, kata Nabi SAW. Rupanya kata ulama tu oven. Maka dalam tu bila dihidupkan api, melambung orang dalam tu. Bila mati api, tutup jatuh balik ke bawah, lambung balik semula. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, maka kata Nabi SAW, itu adalah untuk golongan azab kubur. Bukan azab di akhirat tuan-tuan, azab kubur ketika mana orang tersebut berzina di ketika hidupnya dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga apa yang kita dapat hari ini dapat memberi manfaat dan dapat membentuk satu pola yang baru dalam pemikiran kita insya-Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maaf salah silap kasar bahasa. Terima kasih.